dia bukanlah rupa macam ni. Dia adalah rupa dia macam ni. Okey, ini adalah rupa dia yang mula. Kau ada demo 10,000 USD. Lepas tu ada ni and keluar chart dia macam ni. Ini adalah chart yang saya pun tak pakai sebab chart ni chart cacat. Tak, yang ni area chat line. So kita tak pakai ni, biasa kita pakai Japanese candlestick. So kita tukar dulu jadi Japanese candlestick. Time frame ni ikut korang suka yang mana. Time frame 5 minit, 10 minit, 15 minit. Time frame ni mewakili satu candlestick yang jadi ni, yang tengah jadi ni adalah time 1 minit. Setiap candlestick merah hijau ni so setiap satu candlestick tu mewakili 1 minit. Kalau kita tekan 5 minit, satu candlestick tu 5 minit. Alright. So biasanya saya akan gunakan Japanese candlestick dan juga time frame 1 minit. Right. So kita tutup. Dekat sini untuk kita letak horizontal line, vertical line ni untuk kita bila dah nak letak ni lah. Okay, so kau boleh letak. Right. So letaklah. Mungkin nak letak mana support dan resistance semua. Alright. So kita buang dulu. Kita tak pakai. Ini indikator untuk strategi ni untuk mereka yang ada VVIP ataupun advance advance account lah. So macam saya baru pemula. Okay, right. So untuk yang ni adalah kita punya apa yang kita nak trade lah. Alright. Current trade ikut kita ada currency, cryptocurrency, index, kita ada commodity dan stock. So kebanyakan dia yang ni kalau persen-persen ni, persen-persen 82%, 82% ini adalah mewakili apa yang kita trade. Contoh kalau kita trade $1, 82% daripada $1 adalah keuntungan kita. Alright. So kalau nak trade, better ambil yang 82%. Biasanya dia ada Euro USD dengan GBP USD. Kalau korang level korang advance ataupun satu lagi VIP, dia ada tinggi lagi lah. Dia boleh dapat sampai 92% untuk return ni. Alright, so ni asset dia. So first kita akan pilih ni lah, GBP USD. Atas ni demo account, korang boleh tengok demo account korang 10,000 USD. Kalau tak cukup boleh refill lagi, dia akan habis ada. And untuk USD account atas tu adalah balance 000, itu adalah real account korang. Alright, so nanti kalau korang dah depo, dia akan masuk kat situ lah. So korang depo. Yang ni untuk kalau anda trade, korang akan tengok lah berapa minit atau berapa saat lagi nak habis korang punya kontrak tu. So cara nak trade sebenarnya untuk first kali jangan pakai duit dulu. Korang main je dulu. Bukanlah main. Kalau main nampak macam kita berjudi kan. Korang just trade je dulu. Trade letaklah. Bukan duit kita pun kan. Right, just trade sahaja. Contohnya nak letak. Kalau korang rasa analisa korang dah tengok ini dah naik kan. So korang rasa naik. So korang letaklah naik. Korang letak naik. Kalau korang trade 100 USD, 82% daripada 100 USD adalah RM82. 82 USD keuntungan dia. Kalau kita tekan kat sini, so nampak kat sini. Ini yang kita tengah trade sekarang, ada lebih kurang 42 saat lagi. Right? So kalau dia ni kita rugilah. Right? So sekarang ni macam ni kita loss. Kalau habis 30 saat ni masih lagi merah, bermakna kita loss. Alright. So kalau habis je ni, alright, di atas daripada sebab kita buy. Kita buy, setiap kali kita buy, kita nak harga tutup nanti di atas harga kita buy tersebut. Kalau harga tutup nanti di bawah harga yang kita buy nanti, kita loss. Alright. So kalau tengok kat sini, kita akan loss lah. Okay. So itu dia kita loss. Kalau kita all-in trade, kalau kita tak ada ilmu yang kita tak belajar, kita main cuba-cuba, kita main tembak-tembak je, first kali memang akan rugi. Alright, memang akan rugi. Yang kedua,
kalau kita tembak-tembak, dia jatuh hukum dia haram. Sebab kita macam berjudi kan. Kita tak tahu, kita tembak. Tapi kalau kita analisa, kita dah tengok, dia macam, dia ada tanda-tanda yang benda tu kita boleh tahu. Kita analisa dia harga nak ke mana. Alright. So, ini contoh Tapi saya nasihatkan untuk kita nak mulakan trading, masuk di titik kosong-kosong. Macam 87 kan. Kalau titik 1 minit, 60 saat, 59, 58. Okey, ambil daripada 60 saat tu. Ataupun 1 minit ke bawah tu. Jangan tengah-tengah macam 46 saat ni, time tu lah korang start trade. Jangan start, biar mula daripada 60, 59, 58, 57, 56. Alright. So, kalau kita tengok dekat sini, trend memang tengah naik. So, kalau tadi dia buat retest sikit. So, ini adalah kita punya resistance. Kita check atas ni adalah resistance. Sekarang dia dah naik. Resistance. Okay, support dia. So, mungkin resistance ni dia akan become support. Alright, tadi kita dah loss 100. So, sekarang kita double up. And kita up. Alright. Kalau yang ni loss, kita boleh kompensasi lagi. Alright. So, itulah saya tekankan tadi, kita kena mulakan dengan titik kosong-kosong. Alright. Supaya, sebab dia akan jadi tergelincir tau. Orang panggil dekat slide. Okay, kita tengok. Kenapa saya buy tadi? Sebabnya dia dah melepasi apa? Resistance tu. Yes. Kita profit. Right, saya nampak kat situ. Tadi saya 10,000. Saya rugi 100. So, ini kita dah. Right. So, kalau kat sini kita cuba tukar. Okay. Ini saya dah pasang indikator tadi. Jadi, saya nak buang indikator. Kita buang indikator. Alright. Kita buang. Ada lagi indikator lain. Kasihan. William buang. Alright. So, kalau kita tengok kat sini macam nak trade. Untuk atas ni, yang atas agak saya tanda lah. Supaya korang faham. Okay. Untuk first kali, nak tahu, nak belajar trade, all-in trade. Ataupun binary option. Dia tak sama macam forex Forex kita nak benda tu naik. Kita nak benda tu semakin jauh daripada kita punya harga yang kita beli. Antara ataupun harga kita beli, sama ada kita beli ataupun jual. Tapi, all-in trade ataupun binary option ni, kita hanya nak dia melepasi je. Kalau just naik sikit pun, naik 2-3 pip pun, sama selagi dia masih lagi atas pada kita, itu dah kira kita dah profit. Alright? Sama ada kita sell ataupun kita buy. So, untuk kat sini, saya just nak bagi tahu untuk permulaan, paling penting dalam binary option adalah SNR dia. Support and resistance. Apa tu support and resistance? Support adalah harga lantai, harga paling bawah. Resistance adalah harga paling tinggi. Contohnya dekat sini, saya boleh letak horizontal line ni adalah yang atas adalah harga shilling. Yang atas adalah shilling lah. Kita senang ingat Okey, atas ni. Okey, kalau kita nak tengok jauh sikit lagi, kita ambil yang baru. Okey. Ini adalah resistance.
Alright, so kita masuk satu lagi horizontal line untuk kita tanda support. Ini adalah support. Andai kata harga ni dia break resistance yang atas ni ataupun dia break support yang atas ni, support yang bawah ni, maknanya dia akan turun ke bawah lagi. Ataupun kalau dia reject, maknanya dia akan berlawanan. Contohnya kalau you guys tengok yang sekarang ni, dia daripada bawah, walaupun dia tak sampai, kebiasaannya harga akan cari support and resistance. Dia akan cari juga. Bila dia sampai kat resistance, kalau dia tak boleh tembus, dia akan undur balik. Itu je. So sekarang ni, kalau tengok keadaan sekarang ni, dia mencari resistance atas balik. Alright, so kalau kita nak letak, kita nak buy, kita nak trade. Okay, tengok kalau kat macam ni, dia okay, dia dah sampai, dia dah nak sampai. So kita boleh standby untuk sell. Alright. Okay. Kenapa saya sell walaupun dia dah break? Sebab saya tanda kita boleh ambil atas ni lagi sepatutnya. And tadi kenapa saya letak sell? Sebab dia punya pergerakan dia sangat laju naik ke atas, itu juga mempengaruhi sebenarnya. Bila dia buyer kuat sangat tolak atas, seller pun nanti akan lawan balik juga sebenarnya. Okay. So kalau kita ikutkan yang paling kuat sebenarnya yang atas ni. Resistance paling kuat sebab ada banyak kan. Kalau you guys tengok ada banyak kat sini berbanding yang kat sini satu, sini satu. Tapi resistance kat sini ada banyak. So ini adalah SND, supply and demand. So dia akan lakukan yang ni adalah rally base drop. So yang ni kita boleh ambil, kita jadikan dia sebagai, kalau dia tembus ke atas ni lagi, barulah dia akan naik atas lagi. Yang ni dia akan turun. Kalau dia tak tembus resistance kita atas tu, kita akan pasang untuk sell lagi. Nampak tak? Dia ada rejection kat situ. Dia nak naik, tak lepas. Nak naik, tak lepas. Tapi kalau andai kata dia tutup nanti harga lebih pada garisan kita tengah tu, kita dah boleh mula untuk buy. Alright. Tapi biasanya dia akan retest dulu. Tapi tak apa. Alright. Okay. Kalau dia turun bawah, maknanya dia retest dulu. Tapi kalau dia naik atas, kita biarkan naik atas and kita biarkan dia retest dahulu. Retest ni maknanya dia akan turun bawah balik. Dia mencari sekarang ni, yang resistant ni, lepas ni dia akan menjadi support. Sebab dia bila kena naik atas, kalau dia turun balik, dia mesti akan turun lebih kurang ke resistant ni. Jadi dia takkan lebih bawah sangat sampai support yang bawah ni. Tak percaya tengok nanti ya. Kalau korang tak faham, korang boleh tanya balik nanti dalam grup. So nampak dia nak turun kat situ, dia nak retest. So kita standby untuk buy. Okay. Dia tak turun, tak apa. Biar je. Mungkin yang ni yang dia akan retest. Tapi ingat aset apa yang anda kena pilih juga, korang kena pilih juga adalah penting. Sebab nanti dia punya persen 82% tu untuk yang tak stabil,
contohnya macam aset lain, dia akan turun-turun tau. Contoh dia boleh turun ke 30%, dia boleh turun sampai 60%. So kalau kita follow, dia akan turun, kita dah rugi nanti. Okay, so ni kita standby untuk buy. Alright. So kalau kita just nak cepat kaya sikit, kita tambah lagi 1000. Okay. Kita try. Kita dah lewat sikit tadi. So kalau ini loss, kita kena upgrade. Oh, tak boleh. Maksimum kita hanya 2000 saja. Kita apa? Okay, dia retest. Tak apa, kita biarkan dia retest. Alright, kita loss. Ini yang tengah buat ni adalah kompensasi ya. Kompensasi ni kita akan cover balik kalau yang kita loss tadi. Dan ni kita trade dengan modal yang besar lah. Tapi jarang, biasa orang sekali trade 2000. So kalau anda kata ini loss, kita kena doublekan tadi. Contoh kalau 2000 campur 1000 is 3000 dolar. Alright. So kalau ikutkan dia dah turun ni. Kita kena letak 4000. Sebenarnya main dalam phone agak susah sebab kita tak nampak resisten belakang. Ni sebenarnya ada satu lagi resisten ni. Nampak? Sepatutnya resisten ni dia sama level dah dengan yang sini sebenarnya. Cuba kita letak atas ni. Tengok. Kan? Sama. So agak rugi sebab kat situ. Agak rugi ya. Sebab saya biasa trade dekat laptop. So tak nampak. Tapi itulah dia. Kita punya just, you all yang first main, first trade. Gunakan saja semua button yang ada kat sini. Just try saja dahulu. Lepas ni baru kita pergi dengan lebih detail lagi berkenaan dengan apa itu support dan resistance dengan lebih detail lagi. Supaya kita tak salah. Alright, thank you.